Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam hari Jumaat bertemu kita di bulan yang baharu, bulan April, satu hari bulan April bersama saya Sugi. Ada juga Fahrin Ahmad yang sangat-sangat ceria hari ini. Ya. Terima kasih Sugi, saya sentiasa ceria, setiap hari ceria bersama dengan penonton-penonton wanita hari ini. Terima kasih bersama kami di hari Jumaat yang penuh berkat, penuh rahmat ini. Tadi Sugi kata kita masuk bulan baru 1 April. Dan lusa kita masuk bulan baru juga untuk kalender Islam. 1 Ramadan. Jadi tinggal 1-2 hari saja lagi kita menjelang puasa. Tapi apapun teruskan bersama dengan kami setiap jam 12.30 hari dari Isnin hingga Sabtu. Baik, seperti mana Sugi katakan, 1 April ramai yang tertunggu-tunggu tarikh hari ini Sugi. Hari ini kita masuk ke fasa peralihan ke endemik. Belum lagi endemik, fasa peralihan ke endemik. Kalau anda dah saksikan siaran hari Rabu hari itu, kami di WHI telah berkongsi pelbagai informasi berkaitan fasa peralihan ke endemik. Dan di sini kami ingin berkongsi sekali lagi dan memberikan anda peringatan berkaitan inilah. Walaupun kita di fasa peralihan ini, namun SOP sentiasa harus kita jaga dan seperti mana kita saksikan, sentiasa memakai pelitup muka dan pastikan juga seandainya dan terutamanya bagi anda yang kurang sihat, bagi kita mengekang penularan penyakit ini dan juga bagi mereka yang berisiko rendah sekalipun, pastikan anda juga memakai pelitup muka sebaiknya. Dan antara SOP yang dimansuhkan mulai hari ini adalah penjarakan fizikal bagi aktiviti solat jemaah di masjid atau surau atau upacara sembahyang di rumah sekatan ke atas waktu operasi perniagaan, dan juga My Travel Pass untuk bukan warga negara Malaysia masuk ke Malaysia yang dibenarkan pula, Fahrin. Okey, yang dibenarkan pula merentas negeri tanpa mengira status vaksinasi, pembukaan sepadan antarabangsa dan juga aktiviti berkapasiti penuh yang melibatkan kumpulan besar. Namun penjarakan fizikal masih digalakkan, operasi tempat kerja dalam kapasiti penuh dan juga perjalanan ke Malaysia tanpa kuarantin untuk pelancong yang lengkap vaksinasi. Okey, kalau kita lihat kalau negara jiran kita, Singapura dah boleh kita melawat, Thailand pun sudah boleh kita melawat. Jadi kalau anda ingin ke negara-negara jiran kita, pastikan anda mengambil tahu juga SOP mereka dan juga SOP di negara kita. Dan kalau kita lihat bagi anda yang rakyat Malaysia yang bakal memasuki Thailand melalui sempadan darat Thailand Malaysia, anda harus mengikut SOP yang ditetapkan, dan rakyat Malaysia yang akan berkunjung ke Thailand melalui pintu sempadan darat Sadau ataupun wilayah Songkla, Bukit Kayu Hitam dan juga Wang Pracan, Wang Kelian, anda digalakkan untuk mendapatkan maklumat lanjut daripada pihak kedutaan dan antara lain juga yang bagi mereka yang ingin ke Thailand tu program Test and Go dan juga mendapatkan PAS Thailand sekurang-kurangnya 7 hari sebelum masuk ke sana. Dan sedikit tadi kita dah kongsikan di mana dijangkakan 119 penerbangan akan masuk ke Malaysia pada hari ini. Dan antaranya adalah kita akan menerima 110 penerbangan, antaranya dari Hong Kong, Melbourne, New Delhi, Doha, Istanbul, London. Awak nak bercuti ke mana? Saya tak tahu lagi Sugi. Okey. Tetapi seperti mana yang kita katakan, setiap daripada mereka yang masuk ke sini harus mempunyai insurans pengembara dan saya juga suka menasihatkan kepada kita rakyat Malaysia yang ingin keluar negara, pastikan anda juga memiliki insurans pengembara untuk memastikan sebarang kejadian yang jadi di luar negara kita tetap selamat ataupun akan terjaga sekurang-kurangnya. Baik, dan semoga segalanya berjalan dengan lancar untuk kita semua, dan yang pasti kita harus masih lagi menitik beratkan keselamatan dan kesihatan kita. Dan seawal tengah malam tadi Sugi dan sehingga ke awal pagi banyak perkongsian yang telah ditularkan, terutamanya keadaan di Tambak Johor, di mana ramai rakyat Malaysia yang selama ini terpisah kerana pandemik ini mula tidak sabar kembali ke Malaysia.
untuk bertemu dengan keluarga. Sebab ada sedih, ada penuh kerinduan sebenarnya, Sugi. Mungkin kita hanya yang melihat ni hanya boleh menggambarkan situasi itu. Bagi mereka yang berada di situ, lain perasaannya. Tengok tu, Sugi. Berlari-lari ke semuanya, nak berlari ke pangkuan keluarga. Betul, saya rasa. betul. Kami menumpang gembira atas anda semua, bagi anda semua yang sempat berjumpa dengan ahli-ahli keluarga anda. Dan sekali lagi kami nak ingatkan anda, setelah berjumpa itu pastikan anda mengutamakan kesihatan dan keselamatan bersama. Baik, dan kami juga di sini ingin berkongsi bersama dengan anda laporan bersama dengan wartawan TV3 iaitu Zul Hazri Abu Bakar di Tambak Johor. Jadi jom kita saksikan. Jom kita saksikan. Saya kini berada di laluan kedua Malaysia Singapura yang terletak di Kompleks Sultan Abu Bakar di Tanjung Kupang, Gelang Patah, bagi melihat sendiri mengenai pembukaan sempadan darat tanpa kuarantin yang bermula jam 12.30 malam tadi. Kita dapat lihat ramai yang ambil kesempatan malam tadi, dan pagi ini masih lagi ada kenderaan yang memasuki mengambil peluang untuk pulang, dan saya sempat bertemu dengan beberapa warga Singapura dan juga warga Malaysia yang ada yang berangkut dan bersyarat dengan beg yang besar untuk pulang bertemu dengan keluarga. 2 tahun lah. 2 tahun tak balik? Tak balik. Duduk sini. Hari-hari video call saya. Nangislah. Nak buat macam mana? Tapi sedih lah. Sedih lah. Family kan. Jauh. Tak tengok anak jauh. Dah buka border ni. Memang terima kasih lah untuk kerajaan semualah. KKM dan immigration semualah. Tolong kita orang untuk buka border dengan senang lah. Tak masalah lah macam dulu kan. Proses pun laju kan? Senang. Memang senang. Laju. Cuma kita MySejahtera you update semua okey dah. Vaccinated you 3 booster semua okey. I'm very touching. So you PR now Singapore. Okay. Now coming back to Malaysia to visit our parents. I see. How long have you been waiting for this moment? Wow, very long already. It's too long. 2 years already. Yeah, more than 2 years. So you must be jumping in joy. Yes. It's very happy. So immediate start to make phone calls to relative Malaysia. They are planning to come in. Dan pagi ini untuk bercakap lebih lanjut mengenai persiapan dan juga petugas-petugas di Kompleks Sultan Abu Bakar Tanjung Kupang Gelang Patah ini, saya bersama dengan Ketua Immigration Puan Azura Muhammad Kifli yang akan bercerita dengan kita apakah persiapan sejak malam tadi dengan kaunter-kaunter yang dibuka sepenuhnya, dan ada yang tak pulang lagi termasuk Puan Azura sendiri. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, macam mana dengan persiapan malam tadi? Kita rasa macam satu pembukaan sempadan yang baru kan? Ya, betul. Sebenarnya persiapan di peringkat Jabatan Immigration dan juga agensi-agensi di Kompleks Sultan Abu Bakar ni kita dah laksanakan sejak pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi pembukaan sempadan lah. Jadi sejak dari hari itu lagi kita telah melaksanakan pelbagai persediaan, termasuklah dalam mengkoordinasikan keperluan-keperluan agensi secara bersama, dan juga dalam di peringkat immigration kita memastikan bahawa yang terpenting adalah pembukaan kaunter sepenuhnya bagi membolehkan traveller ataupun penguara yang balik ini dapat clear ataupun menjalani pemeriksaan immigration dengan lancar. Ya. Sangat-sangat menyentuh hati bila mereka berkata yang 2 tahun tak jumpa, ada yang ibu bapa di Malaysia, mereka di Singapura. Tapi apapun, kami sangat-sangat bergembira sempadan telah dibuka, semuanya boleh berjumpa satu sama lain. Jadi orang kata home sweet home. Betul. Dan ramai juga yang menyambut baik seperti mana Sugi katakan tadi, masjid dan surau juga dah boleh mengadakan solat tarawih dan sebagainya. Jadi ramai di antara kita cukup menyambut baik perkara ini. Dan apa yang penting sekarang ni kita doakan. Ini inilah sebenarnya dikatakan satu cabaran baru untuk kita. Kita pernah sebut dulu kan norma baru, tapi inilah sebenarnya norma baru dengan cabaran terbaru, dan kalau kita mampu melaluinya ini, insyaAllah kita akan berterusan dalam keadaan yang selamat dan sektor ekonomi terus dibuka. Betul tu Farin. Tapi Farin, dalam situasi yang tadi kita dengarkan 2 tahun tak pulang, tak jumpa dengan anak dan ahli keluarga, ada yang mungkin telah mencari cara lain untuk berkongsi kasih mereka. Kalau katakan situasi berada di luar negara, 2 tahun tak jumpa anak, mungkin sebagai seorang bapa ataupun ibu boleh berkongsi kasih dengan
orang di sekeliling mereka. Mungkin jiran ada anak. Sekurang-kurangnya saya pasti ramai juga di sana di kalangan kawan-kawan memberikan semangat kepada satu sama lain, kasih sayang dan juga perhatian. Jadi itulah sebenarnya yang kita ingin kongsikan pada hari ini. Dan saya harap memang topik kita hari ini ialah berkongsi kasih. Tetapi kita harus bersifat terbuka mengatakan tentang perkara ini. Bukan semata-mata tentang perkahwinan sahaja, tetapi juga kepada rakan, kepada anak, kepada individu lain. Yang penting ianya adalah sesuatu yang positif yang akan kita bincangkan. Sebab ada setengah situasi itu ada stigma masyarakat lah. Katakan kalau nak berkongsi kasih dengan mengambil anak angkat. Mungkin ada orang tidak bersikap terbuka seperti yang Farin katakan tadi. Tapi hari ini kita nak sama-sama kupas topik ini. Tapi sebelum itu, katanya Zarina Zainuddin ataupun lebih mesra dipanggil Kak Zarina ada sesuatu yang ingin dikongsikan bersama dengan kita semua. Jom kita dengarkan apa kata Kak Zarina. Anak-anak saya semua lelaki. Sebenarnya lelaki ni sifat dia manja. Lelaki manja pada perempuan. Kita ingat lelaki ni sampai ke tua manja. Sebab dia anak-anak lelaki ni dia lebih rapat dengan mak dia. Bila berkongsi kasih maknanya kan kadang-kadang suami pun cemburu sebab kita lebihkan masa dengan anak-anak pun dia cemburu juga. Dah. Kan? Dia rasa tapi kita kena pandai lah. That's why wanita adalah superwoman. Setiap wanita adalah superwoman sebab apa? Dia bertugas daripada pagi subuh sampai malam. Pagi subuh dia siap bangun lepas subuh tu siap untuk anak-anak kemah-kemah apa semua masak apa semua. Balik petang lipat kain apa semua. Malam dengan suami pula. Pendapat dan perkongsian bersama dengan Kak Ina bukan setakat itu sahaja kerana sebentar saja lagi beliau dah pun berada dalam studio. Kita akan bersama dengan beliau untuk hari ini. Okey, ingatkan itu surprise element, tak nak bagi tahu mereka tapi tak apalah. Kita sambung. Dah ada dari situ. Okey, jadi anda kalau ada apa pendapat yang anda ingin kongsikan bersama dengan kami, terus ke laman Facebook WHI seperti biasa dan kongsikan komen-komen anda di situ. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Kongsi kasih bersama dengan kami. Wanita hari ini. Kalau beristri dua seperti dunia, anak yang ampunya masuk kepada istri tua. Kanda sayang padamu kepada istri muda. I say I love you. Wow. Nyanyi-nyanyi seramlah lagu ni nyanyi. Asal pula? Lagu ni jangan nyanyi lagu ni lah, dia badi tau. Nanti kan laki kita tiga pula. Iman nak tanya. Kalau betul lah Allah tu Maha Berkuasa, boleh jadikan bumi, langit, matahari dan bulan, kenapa Allah tak boleh hidupkan mak dan ayah? Betul tu. Kenapa kita orang tak ada mak dengan ayah macam orang lain? Macam kakak cakap hari tu. Allah tu Maha Adil. Tapi kenapa kita orang tak ada mak dengan ayah macam orang lain? Kita orang pun nak bahagia juga macam orang lain juga. Iman, korang nak tahu tak sebab apa? Sini. Biar berada cerita. Sebab Allah tu sayang kat korang ni lebih. Macam kawan-kawan korang yang ada mak, ada ayah. Dia orang ada kasih sayang daripada mak dengan ayah dia orang. Tapi korang ni Allah Subhanahu Wa Taala sayang lebih. Tengok macam kakak korang yang sebelah ni. Korang patut bersyukur sebab apa? Korang ada kakak cantik, baik hati, elok, yang sayang korang. Kan? Cuba bayang. Baik. Sugi, itu dia tentang serba sikit mengenai berkongsi kasih. Tapi Sugi, kalau Sugi berkongsi kasih, okey ke Sugi? Boleh, saya boleh berkongsi kasih secara amnya lah. Tapi dalam beberapa... jawapan selamat. Jawapan selamat lah. Tak apa-apa. Saya tak nak mengupas jawapan saya dengan lebih lanjut. Kita bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kita bersama dengan Kak Zarina Zainuddin. Di sebelah kiri saya cukup cantik hari ini. Terima kasih Kak bersama dengan kita. Dia macam tak pernah... Orang kata reverse, aging reverse. Awet muda ni kalau kita tengok ni Kak Ina. Terima kasih Kak Ina bersama kita pada hari ini. Okey, dan kita juga bersama dengan tamu kita di dalam talian. Kita bersama dengan Ustaz Azam Al-Kamkari, seorang pendiri motivasi yang kini berada di Tangkak Johor, dan juga sahabat kita Farah Adiba. Apa khabar kedua-duanya?
Assalamualaikum. Selamat Baik, hari. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita tahu kalau ada Ustaz Azam je, dia punya semangat dia lain macam. Jadi Ustaz, kami mulakan kupasan topik pada hari ini bersama dengan Ustaz. Bila kita cakap berkongsi kasih, kita sering kali digalakkan untuk jadi seorang yang prihatin, orang kata lebih loving, spread the love dan sebagainya. Tapi dalam konteks topik kita hari ini, Ustaz boleh berikan mukadimahnya, berkongsi kasihnya. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Sugi, Fahri, para penonton, Kak Zarina, Kak Farah serta para penonton setia wanita hari ini pada hari ini. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, bila kita bicara tentang berkongsi kasih, saya sempat buka dalam Kamus Dewan edisi keempat, muka surat 815. Apa makna berkongsi? Berkongsi itu maksudnya adalah bersama-sama. Bila mana kita bicara tentang berkongsi kasih ini, makna kita bersama-sama mencurahkan kasih sayang kepada orang lain. Jadi maknanya bila mana kita bicara tentang kasih sayang, Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis Nabi yang sahih dan pastinya popular hadis ini. Apa Nabi kata? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Maknanya apa di tuan-tuan para penonton? Kita nak orang kasih kita, pertama sekali kita kena berkongsi kasih dengan orang sekeliling. Kita jangan meletakkan satu pemikiran bahawa berkongsi kasih ini hanyalah mungkin minta maaf cakap kan. Kadang-kadang orang sensitif tengok tajuk ni, dia takut nak tengok kan. Betul Ustaz. Dia fikir berkongsi kasih ni poligami aja. Tak. Maknanya kita berkongsi kasih dengan rakan-rakan. Sebagai contoh, kita lihat rakan-rakan kita, saudara kita yang daripada Singapura, mereka berkongsi kasih di sana. Seramai rakan-rakan bekerja di sana dan bila dapat balik, seronok mereka. Dan inilah katanya berkongsi kasih dengan rakan-rakan kita. Dan pasti bila kita mudahkan urusan, kita menyenangkan orang, insya-Allah pastinya kasih sayang itu akan terus dipupuk dan juga dapat diterbitkan diri kita. Dan saya akan kongsikan tips untuk kita berkongsi kasih yang terbaik. Kejap lagi lah insya-Allah. SRK Shah Rukh Khan. Kejap lagi insya-Allah. Baik Ustaz, mukadimah yang cukup cantik, ringkas dan padat memperjelaskan topik kita pada hari ini. Dan mungkin kita nak tanya kepada Kak Ina yang berada dalam studio bersama dengan kita ni. Mungkin pengalaman Kak Ina sendiri dan pemahaman Kak Ina tentang berkongsi kasih, dan itu juga yang sememangnya dilalui oleh Kak Ina sendiri. Bagi Kak Ina, berkongsi kasih ni Kak Ina punya matlamat sebenarnya senang je, simple. Sharing is caring and forgiving always. Maknanya bila kita berkongsi tu, sharing is caring, kita care, and forgiving, sentiasa memaafkan, sentiasa memuliakan, sentiasa ada tolak ansur. Jadi baru kita punya hidup akan harmoni. Bila kita nak merebut kasih sayang seseorang, macam saya nampak kat suami saya begitu mengasihi isterinya, dan permulaan saya, perkahwinan saya gagal sikitlah, sebab gagal memahami suami. Sebab bila kita masuk dalam hidup dia dah ada segala-galanya. Sebab dia susah senang dengan isteri pertama. Bila kita masuk tu, mestilah isteri pertama rasa macam apa yang sebenarnya kita nak daripada dia kan. So bila kita kurang memahami, lama-lama kita belajar, suami saya begitu menyayangi isterinya. Jadi saya kena curi hati isteri dia, belajar menyayangi isteri dia. Lama-lama suami akan bukakan pintu hati untuk kita. Dia akan lebih sayang dengan kita, dia akan lebih kasih dengan kita sebab kita tahu tanggungjawab kita, tahu menerima keadaan tu. Tahu sharing tu macam mana kan. Dan Kak Ina, apabila Kak Ina berkongsi, saya baca artikel perkongsian Kak Ina. Kak Ina kata bila berkongsi kasih dengan suami orang, kita harus banyak bersabar. Ya, betul. Mungkin Kak Ina boleh kongsikan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan bersabar. Nampak sekarang ni sangat harmoni. Alhamdulillah kita pun berniaga sama-sama. Yang isteri pertama jaga bahagian kewangan, saya tak pandai apa-apa. Saya pun bukan orang yang bijak pandai. Dan saya pandai menyaga saja kan, tapi dia tolong saya, banyak tolong saya, dan bagi saya banyak pelajaran. Jadi dan suami saya pun pandai bisnes, jadi dekat situ kita sama-sama bekerjasama sampai anak-anak tiri saya pun tolong saya. Jadi kita baru kita dapat buat tim, baru kita dapat berniaga betul-betul. Baik. Sebenarnya itu hikmah perkongsian yang harus dimulakan dengan saling mengasihi sebenarnya. Okey. Betul. Dia permulaan tu memang kita tidak akan dapat benda yang betul-betul indah. Betul. Kita kena lalu benda tu kena lalu juga. You kena tempuh dan you kena tahu macam mana sebenarnya. Memang adalah perbalahan, tapi
Dari situ kita tahu, oh sebenarnya macam ni. Baru kita tahu, oh benda ni kita kena terima, kena lalu benda yang pahit dulu baru yang manis kita akan dapat. Betul. Dan apabila Ustaz berkata perkataan proses dan Kak Ina katakan permulaannya mungkin sedikit susah, tidak begitu indah. Dan Farah mungkin juga mempunyai kisah berkaitan dengan berkongsi kasih ini, di mana proses untuk Farah dan suami mendapatkan zuriat agak susah juga di awalnya. Dan kini Farah dan suami mempunyai 2 orang anak yang cukup comel, bijak, yang boleh Farah kongsikan prosesnya itu, Farah. Okey, saya dengan suami telah mendirikan rumah tangga. Maksud kami, alhamdulillah tahun ke-20 kami mendirikan rumah tangga. Alhamdulillah. Tahniah. Dan setelah 7 tahun kami mendirikan rumah tangga, dapat macam treatment lah masa tu. Buat placement test dan sebagainya, tak menjadi. Itu saya berdoa kepada Allah, kata saya letak target. After 7 years, kalau Allah tak izinkan melalui biological children, mungkinlah melalui cara lain. Dan dengan izin Allah, Allah bagi betul-betul 7 tahun selepas kami mendirikan rumah tangga. So Alhamdulillah, dan lepas dah dapat anak melalui proses pengangkatan, terus jadi macam takut nak beranak. Orang tak kena berpantang. Saya tak suka buat proses IUI, IVF tu semua. Terlalu stressful. So Alhamdulillah, patut Allah anugerahkan lagi selepas another 7 years, Harith yang tahun setengah nak masuk 6 tahun. Dan yang bestnya, anak sulung saya dah 13 tahun, dah teenager. Dan sekarang, he is like a very good friend. Tengok cerita Korea sama-sama. Itu yang penting ya. Tengok pergi, kita orang sama-sama, dia dah jadi best friend. Dan Masya Allah, kalau nak cakap tentang berkongsi kasih, sebenarnya hakikatnya semua kasih di sekeliling kita kongsi. Betul. Semuanya bukan hak milik kita, Ustaz. Semua Allah yang punya, dan Allah bagi dalam pelbagai bentuk. Husband kita pun bukan selama-lamanya. Kita pun bukan selama-lamanya. Nyawa kita pun bukan selama-lamanya. Kita bertumpah Allah bagi. And for saya, kami ibu bapa yang mahukan anak-anak. Anak-anak kami perlukan ibu bapa. So we have a match. So Alhamdulillah. Betul. Dan kalau kita lihat, ini adalah satu lagi perkongsian yang cukup indah sebenarnya, cukup ada khidmat. Kalau kita lihat, walaupun prosesnya mungkin kita katakan berbeza daripada orang lain, anak angkat dan sebagainya, tapi saya kira inilah saling kongsi kasih yang membawa manfaat dan juga hikmah yang besar dalam kehidupan kita sebenarnya. Okey. Sebentar lagi kita akan kembali bersama dengan Ustaz Azam untuk satu lagi soalan, tapi sebelum itu kita nak dengarkan juga pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Kita dengarkan. Saya rasa wanita, tak kisahlah dalam apa-apa hubungan, kalau berkongsi kasih ni, kenalah seorang yang sangat-sangat sabar. Maksudnya lagi satu, dia tak boleh ada perasaan yang senang cemburu. Sangat-sangat sabar. Dan lagi satu, saya rasa dia adalah orang yang jenis yang willing. Of course lah, bila kata kongsi kan, willing to share. Maksudnya walaupun dia sedih, tapi dia boleh ketepikan kesedihan dia just untuk kongsi kasih itu dengan orang lain. Maksudnya senang cerita, dia ni jenis yang mengalah lah. Alright, bagi saya untuk seorang wanita, untuk kita nak berkongsi kasih, sama ada dengan anak-anak, dengan contohnya kita ada anak kandung and then kita ada anak angkat kan. So kita kena berlaku adil, kena sentiasa keep in touch ataupun orang kata communicate antara mereka untuk orang kata lebih merapatkan lagi silaturahim tu kan. Untuk berkongsi kasih dengan sesiapa saja pun memang kita kena berlaku adil dan kena banyak bersabar juga, sebab ramai yang orang lain-lain perangai kan, lain-lain kerenah. So kita kena lebih matang untuk mengawal sesuatu keadaan itu. Itulah dapat daripada mereka di luar sana tentang topik kita pada ini. Tapi macam saya katalah tadi, okey, saya sebenarnya sempat mengintai-ngintai apa ada dalam Facebook ni. Bab kata saya pasti bila mendengar topik hari ini, juga Ustaz pun dah kata tadi, ramai yang sensitif. Orang kata ingat poligami sahaja. Tapi bab kata saya, kita perluaskan tentang definisi berkongsi kasih. Okey Ustaz, bila cakap kongsi ni,
ada orang yang mungkin tak berapa suka. Kan ada orang memang secara fitrahnya kalau boleh dia nak mempunyai seorang saja, kan. Okey. Lepas tu dan kalau bila berkongsi juga ni orang kata ada yang memandang serong juga kepada situasi ni. Bukan saja poligami, kadang-kadang tentang tentang anak-anak ke jiran ke anak tiri dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak mengubah dan memberikan satu stigma, mengubah stigma ini dan memberikan satu yang positif, pemahaman yang positif kepada masyarakat? Baik, kita kena faham seperti mana Kak Farah kata tadi, Kak Zarina, saya sangat kagumlah dengan mereka sendiri ni. Kerana apa? Mereka berkata ini namanya testimoni hidup. Kan? Maknanya mereka membawa testimoni yang memang mereka rasai sendiri. Memang saya tak nafikan berkongsi satu perkara yang kadang-kadang memenatkan. Berkongsi ini satu kita perlukan pengorbanan. Ini paling faham. Ini kita kena faham. Pengkongsi ini perlukan pengorbanan. Maknanya contohlah, tak cerita banyaklah. Saya cikgu sekolah agama Johor kan. Bila kita mengajar budak, kalau berkongsi buku, kadang seorang budak dapat belah kanan, seorang budak dapat belah kiri kan. Maknanya itu pun boleh bergaduh. Teringat masa saya sekolah dulu, Ustaz. Awak tak bawa buku. Macam mana? Teringat saya masa sekolah dulu. Terlupa buku. Fahri orang Johor, sekolah agama kan. Lagi sekolah agama, sekolah petang kan. Maknanya kitab tak bawa, buku tak. Dia bergaduh ni. Sebab apa nak berkongsi? Saya kata kongsi. Sekarang ni SOP tak boleh lah kongsi-kongsi kan. Kongsi makan pun tak boleh dapat penuh, ke dapat setengah-setengah kan. Nak cerita apa, berkongsi ini perlukan pengorbanan. Itu sebab tuan-tuan dan puan, stigma masyarakat negatif ini kita kena ketepikan. Mulut tempayan boleh kita tutup, kalau hujan kita tak nak air masuk kita tutup, tapi mulut manusia kita tak boleh tutup, tetapi kita boleh menguruskan stigma orang. Jadi bagaimana kita nak berkongsi kasih ini dengan cara yang baik? Saya nak kongsikan ada 3 tuan-tuan dan puan para penonton. Apa dia? SRK. Apa SRK ni? Bukan Shah Rukh Khan, bukan. S apa yang pertama? S yang pertama adalah sangka baik. Ini yang paling penting. Apa yang berlaku pada kita? Pertama sekali kita kena sangka baik dengan Tuhan. Sangka baik dengan Allah SWT. Kerana Allah yang telah mengatur kehidupan kita. Ramai di kalangan kita kadang suka mengalahkan takdir. Ini aku sudah dapat anak ni sebab takdir bla bla bla. Ini keturunan kau lah ni. Jangan. Cukup. Kadang-kadang bila kena, contoh minta maaf cakap, berpoligami dan sebagainya, akhirnya menyalahkan takdir dan sebagainya. Kadang mak ayah tak ada, macam cerita tadi, apa kita tengok sketsah tadi kan, sedutan awal tadi, drama tu. Kenapa Allah Ta'ala bagi dia sekian. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita kena sangka baik dengan Allah SWT. Itu yang paling utama. Sangka baik dengan Allah dan juga sangka baik sesama manusia. Dengan makhluk ini kena bersangka baik. Inilah antara tips untuk kita berkongsi kasih dengan cara yang terbaik. S yang pertama, sangka baik, husnuzon. R yang kedua, apa dia? Rasa empathy. Kita kena ada rasa empathy. Bahasa kata orang putih, saya tak kerti lah nak cakap kan. Macam kita duduk dalam kasut dia. Nanti Kak Farah kena betulkan lah ya. Maknanya kita duduk dalam kasut dia. Apa? Tak tahulah sebut. Sugi betulkan lah ya. Maknanya kita kena rasa empathy. Kesusahan orang. Kita berkongsi rezeki sebagai contoh. Ni Ramadan semakin hampir. Hari Selasa insyaAllah. Kita nak berkongsi rezeki. Kita nak berkongsi kasih. Kita perlu rasa empathy. Kenapa kita berkasih? Contoh, anak-anak yatim. Saya ramai rakan-rakan waktu sekolah dulu, mereka di rumah pertubuhan anak yatim. Mereka berkongsi kasih sayang. Barangkali ibu ayah tiada, duduk di asrama anak yatim, mereka berkongsi kasih sayang dengan pengasuh mereka di situ. Maknanya kita berkongsi sayang, berkongsi kasih ini, kita perlu rasa empathy. Sama-sama kita rasa, jangan diri kita je, kita rasa kesusahan orang juga. Dan K yang terakhir, apa dia? Ini yang paling penting, iaitu komunikasi berkesan. Komunikasi berkesan ini bagaimana kita kena ada sentiasa bersembang. Macam Kak Zarina kata, tak betul lah. Maknanya dia sentiasa kena tahu apa yang suaminya mahukan, apa yang madunya mahukan. Anak-anak, macam Kak Farah kata, betul lah, saya setuju kan. Tengok cicak, harus saya kan. Hebat kan, tengok cerita Korea. Tempat lagi kan. Maknanya tak ada masalah. Kita kena faham bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak remaja sebagai contoh. Anak-anak, kanak-kanak bagaimana. Kena ada komunikasi dan ini perlukan ilmu. Jadi inilah antara tips untuk berkongsi kasih dengan cara yang terbaik dan pedulikan stigma masyarakat, dan kita kena sentiasa positif dan cuba untuk menjadi yang terbaik insya-Allah. Okey, itu dia SRK, dan Ustaz berkata kita ketepikan stigma masyarakat, tapi realitinya sebagai seorang wanita, pastinya wanita tidak mahukan suami mereka bersama dengan wanita yang lain. Itu realitinya, kita tidak boleh nafikan. Tapi di sini nak tanya kepada Kak Zarina, apabila akak berkahwin, umur akak hanya 22 tahun dan kini selepas berpuluh-puluh tahun, 20 lebih tahun ya? 28 tahun. 28 tahun. Alhamdulillah. Tahniah Kak ya. Kalau kita lihat di media sosial, apa yang
Akak kongsikan, nampak segalanya harmoni. Tapi nak tanya, di awal-awal itu pastinya ada mereka di sekeliling ramai yang berkata, melontarkan kata-kata yang tidak sedap kan, menyedapkan hati, mengecam Akak. Jadi bagaimana Akak mengetepikan stigma masyarakat itu, dan sebagai wanita yang muda pada masa itu, 22 tahun sahaja, dalam keluarga yang sudah mempunyai 3-4 orang anak masa itu. Betul. Saya sebenarnya bila suami melamar saya tu, saya minta izin, saya cakap dengan suami, kalau betul dia nak kahwin dengan saya, kena bawa saya jumpa isteri dia. Saya nak minta izin dengan isteri dia. Jadi kalau dah dapat izin, baru saya kahwin, saya kata. Saya tak nak nanti kita belakang-belakang bergaduh. Saya tak nak wanita dengan wanita bermusuh. Faham tak? Sebab kita wanita sepatutnya saling menyayangi, saling menghargai. Kita sayang dia. Patut kita sayang dia. Kenapa kita nak benci dia? Kan? Jadi saya bila saya kenal dengan dia, saya pun jadi sedih. Kata, ya Allah, kenapa aku nak ambil laki orang, suami orang? Sampai saya cakap, kalau dia ada kembar, saya ambil kembar dia. Sebab sikap dia yang jujur kan. Dia punya hati yang besar nak kahwin dengan saya masa tu. Jadi barulah isteri dia izinkan saya kahwin. Tapi dia kata, jagalah maruah dia. Saya simpan 21 tahun baru saya kenalkan suami saya. Maknanya saya tak bagi tahu siapa-siapa. Siapa kat suami awak? Siapa? Adalah. Sampai anak saya dah besar, orang kata, siapa suami awak sebenarnya? Baru saya kenalkan suami saya lah. Maknanya itu pun di atas permintaan. Ya, betul. Sebab awal. Kita nak jaga maruah dia supaya dia nak berjalan dengan isteri dia selesa. Tidaklah, oh ni laki dia ni. Oh, ni lah kahwin dengan tu, dengan artis tu. Okey, tapi ianya merupakan satu pengorbanan yang besar sebenarnya bagi Kak Ina sendiri, betul tak? Bila kita ya, betul. Tapi Kak Ina kena bersyukur. Ada lelaki yang baik nak kahwin dengan kita, nak mendidik kita jadi manusia, kan? Daripada kita kawan-kawan tak jadi buat apa? Buang masa, kan? Saya Kak Ina fikir masa tu 22 tahun, tapi Kak Ina fikir, aku tak naklah izinkan orang tu, orang ni dengan aku, kan? Baik, kenal dengan orang baik, kahwin. Baik. Minta izin cara betul, kita kahwin, dan kita nak pun hidup kita makin lama makin baik, makin bagus, kan? Makin elok, kan? Alhamdulillah dia dibimbing kita supaya kita jadi wanita yang baik. Okey, dan tadi saya sempat juga bertanya kepada Kak Ina, apabila Kak Ina kahwin 22 tahun tu, ada 4 orang anak daripada isteri pertama suami. Bagaimana perhubungan itu? Kak Ina kata ada connection dia. Tadi pun ada dapat WhatsApp dia. Mungkin Kak Ina boleh kongsikan situasi di rumah masa diorang kecil dan kini setelah mereka dewasa. Dan rapat juga dengan Kak Ina sebenarnya. Rapat anak-anak tiri akak semua rapat dengan akak. Kalau apa-apa, akak akan WhatsApp diorang. Kalau birthday ke apa, kalau nak tanya tentang apa-apa pendapat, kita akan sama-sama give and take. Kak Ina bahasakan diri Kak Ina Kak Lola. Oh, okey. Wow, Lola. Sampai sekarang dia panggil Kak Lola. Dia tak panggil kita mak-mak, no. Saya bukan mak dia. Saya cuma mak tiri dia, dan saya bahasakan diri saya Kak Lola sebab dia ada mak dia yang betul-betul disayang. So kita kena respect benda tu. Kita tak boleh ambil tempat mak dia tu, tak boleh. So kita kena tahu bawa diri kita supaya dia pun akan hormat kita. Mula-mula dia akan susah nak masuk dalam hidup kita. Tapi bila kita selam balik, kita fikir kita tak boleh nak paksa orang, tahu. So kita pelan-pelan lah, insya-Allah. Baik. Okey, baik, untuk Farah Diba sendirilah, bab kita kata setelah kita mendengar perkongsian seberingkas pada hari ini mengenai kita semua, kan, kita takdir manusia itu berbeza-beza. Bab kata ustaz sendiri, kita harus pertama sekali bersangka baik dengan takdir. Jadi untuk kehidupan Farah sendiri, dan bagaimana bila melalui pengalaman itu dan kemudian ada anak angkat, bagaimana menjelaskan kepada anak-anak ini tentang perkongsian kasih yang sebenarnya yang berlaku, yang mungkin tidak sama seperti mereka di luar sana. Okey. Macam anak sulung saya dah tahu bahawa sebenarnya dia adalah anak angkat. Saya dan suami, kita punya perancangan ialah sebegini. Memang kita nak bagi tahu anak-anak, kita tak nak hidup dalam penipuan. Anak-anak tahu status mereka, tapi kita tunggu dia betul-betul memayis. Dia faham, dia tahu what is wrong, dia boleh digest information. So language pertama yang kami lakukan masa kecil ialah memberi kasih sayang, memberi love. Kita shower them with love. Of course, pada waktu yang sama kami selalu cerita tentang konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Selalu pesan ke anak saya di yaumul akhirah, ibu, bapa, suami, isteri semua cabut lari sebab takut dipertanggungjawabkan. Pada waktu yang sama, sahabat yang betul-betul soleh yang selamatkan kita. Jadi I told my son, saya bagi tahu kepada dia, kita adalah sahabat. Jadi kalau apa-apa berlaku, kita tak lari.
kita mencari. So insyaAllah that is our relationship. Dan saya sendiri cerita tentang kisah Rasulullah yang tadi ibu bapa it makes them stronger. Tapi saya tidak akui masa anak saya tu mula-mula tahu, it was challenging, sangat challenging saya nak beritahu. Sebab dia digest information tu dan mengambil masa pun juga untuk digest information tu, it was very challenging. Tapi alhamdulillah sekarang saya boleh buat lawak lah. Orang lain kalau kata mak bapak mereka beranak kan, dengar cerita mak beranak susah lah. Beranak Muhammad senang, tak ada nak susah. Pandai. So bila dia jumpa I pun tiap hari balik sekolah, best friend. Dia cakap best friend. So we are very very close in that sense. Jadi alhamdulillah saya sampai tahap sekarang ni saya dah rasa apa tau. Ya Allah, tak baiklah cakap macam ni kan. Tapi saya just share apa yang saya rasa. Tapi kalau Allah bagi, alhamdulillah, kita jangan tolak apa yang Allah bagi. Tak ada sombong kan. Sampai nanti saya tak payahlah pregnant dah. Boleh membesar je. Kalau ramai cakap kata tak mau ke anak perempuan, cakap tak apalah, tunggu menantu pula. So kita kena bersyukur. Saya sentiasa yakin apa Allah bagi kat saya yang terbaik. Anak saya ni adalah anak yang terbaik. Saya tahu apa yang Allah dah plan tu is the best for me and my husband. So kita dah tahu anak-anak ni adalah anak yang terbaik. Dan kalau ada orang cakap macam ni, kadang-kadang orang kata tak apalah nanti kita ambil anak kat, dapatlah anak sendiri. Saya tak suka orang cakap macam tu. Faham. Dan sampai saya dah rasa komplit dan bulat, saya tak perlu melahirkan untuk menjadi seorang ibu. Saya nak tunggu menantu je lah ni. Dan Farah, kalau boleh saya tambah sedikit Farah, apa yang Farah lakukan ini adalah sesuatu yang sangat mulia, tetapi masih lagi ada orang, kalau kita lihat secara macam selebriti Angelina Jolie ataupun Shushmita, semuanya ada anak angkat tapi berkongsi secara terbuka. Tapi masyarakat hari ini nak berkongsi kasih bersama dengan anak angkat masih lagi ingin berdiam diri, tak nak berkongsi, kata ini anak angkat saya. Mereka rasa malu di situ. Mungkin Farah boleh berikan sedikit message lah. Okey, sebenarnya masa mula-mula dulu saya tak suka bercakap dengan orang. Bukan sebab saya malu, tapi saya tak nak menyakiti perasaan anak. Sebab prioriti saya, ataupun saya rasa ramai ibu angkat dan ayah angkat, prioriti bukan orang luar. Prioriti mereka macam ibu bapa lain adalah anak mereka. Mereka tak mahu orang treat their children differently. Sebab saya ada kawan-kawan yang merupakan anak angkat dan dia cerita, bila orang tahu dia tu anak angkat, orang macam sombong dekat dia. Okey, sebenarnya kita melindungi sebenarnya. Tapi alhamdulillah sekarang kita hidup dalam dunia yang sangatlah moden dan bermakna. Orang dah tak macam tu sangat lagi. Cuma saya pada mula saya tak bagi tahu dan tak bercakap sebab saya tak nak menggoris hati perasaan anak saya sebab memang sedih bila dia tahu status tu dia sedih. Dan saya nak tunggu the right time dengan husband saya untuk bagi tahu kat dia. So kadang-kadang orang tak bagi tahu bukan sebab dia malu tapi dia nak menguruskan emosi anak-anak dan setiap panas ada cara yang berbeza-beza. Ada yang daripada baby dah bagi tahu. Daripada toddler dah bagi tahu. Ini memilih untuk anak memayis. Baru kita bagi tahu. Baik. Okey, Ustaz Azam. Okey, di penghujung perbincangan kita dengan ringkas dan padat berkongsikan kita tentang hikmah kongsi kasih ini, Ustaz. Silakan. Baik, sebenarnya daripada perbincangan kita pada hari ini, saya nampak sebenarnya bila kita berkongsi kasih ini, kita memudahkan urusan sebenarnya. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, "Man yassara 'ala mu'sir, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Hadis riwayat Muslim. Nabi kata, sesiapa yang menyenangkan orang yang susah, Allah SWT akan menyenangkannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ini luar biasa. Mana kita mudahkan urusan orang, Allah SWT akan mudahkan urusan kita. Kita mudahkan orang, kita menyenangkan orang, insya-Allah Allah SWT akan mudahkan dan juga menyenangkan kehidupan kita di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Jadi itu sebab berkongsi kasih ini tak ada masalah selagi mana kita tidak memudaratkan, kita tidak menyusahkan dan membebankan orang, dan yang paling penting kita berkongsi kasih dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah. Ini yang paling penting. Moga-moga memberi manfaat. Dan itulah antara kebaikan dan pastinya berkongsi kasih ini dia macam Kak Farah kata tadi, dia masing-masing lah ya. Kita kena ada psikologi. Yang penting kena tuntut ilmu lah bagaimana untuk menjaga emosi kita, menjaga emosi orang yang kita berkongsi itu, kerana ini akan melahirkan seorang dan juga keharmonian dalam rumah tangga dan juga keluarga besar kita, insya-Allah. Dan lastnya saya nak buat ucapan Ramadan Karim, Allahu Akram, selamat menyambut Ramadan. Moga Ramadan kali ini lebih bermakna daripada Ramadan lepas.
lepas. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Satu rumusannya ringkas dan padat yang mudah difahami oleh kita semua tentang berkongsi kasih ini. Apa-apa pun biar yang positif bukanlah menimbulkan mudarat dan juga fitnah. Okey. Betul. Sekali lagi kami ingin ucapkan terima kasih kepada Kak Ina, Zarina Zainuddin, kepada Ustaz Azam Al-Kamkari dan juga Farah Adiba. Terima kasih atas perkongsian anda dan seperti Ustaz katakan masing-masing ada cara tersendiri untuk berkongsi kasih. Selamat menyambut Ramadan kepada kesemuanya. Tetamu-tamu kita. Terima kasih semua. Terima kasih tim produksi wanita hari ini. Baik. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye. Bercakap tentang kongsi, banyak lagi yang nak kami kongsikan bersama dengan anda di WHI. Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama dengan kami dan dalam segmen tajaan hari ini kita akan bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razis selaku pengasas B Asia Cosmetics and Healthcare Sdn Berhad. Hai Dato'. Hai Sugi, apa khabar? Sihat, Dato' sihat? Sihat belah. Sebenarnya Sugi, saya sangat excited nak menyambut Ramadan malam besok. Okey, baik Dato'. Terima kasih. Okey, baik Dato'. Terus kongsikan berkaitan dengan produk-produk di hadapan saya hari ini, Dato'. Terima kasih Sugi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Sugi, saya sangat teruja untuk menyambut Ramadan ya. Malam besok saya percaya bulan Ramadan ni adalah bulan yang penuh keberkatan. Inilah kita nak berpuasa ya, dan menguji sejauh mana kesabaran kita dalam menahan nafsu ya, dan juga makanan yang kita suka makan tu Sugi ya. Dan tak kurang juga bila bulan puasa biasanya ya ramai antara kita yang suka makan ya, yang mana makan berlebihan dan sebagainya ya. Ketika inilah berat badan kita mula naik, dah makan suka macam-macam jodoh yang enak. Tak kurang juga ya, ketika kita bersahur, kita dah makan, sebenarnya kita tidur ya. Dan ramai antara kita sebenarnya Sugi ya, yang sebenarnya bila bulan puasa ni berat badan bukan makin menurun tetapi makin naik. Perut makin buncit dan sebagainya ya. Dengan pelbagai jualan hidangan, dan saya percaya tahun ni ramai yang akan berbuka di luar ya. Makan macam-macam ya, menikmati ya. Dan bercakap mengenai pemakanan ya, sebenarnya saya katakan ya, kita tidak mengawal makanan ataupun kita tak detox ya, sudah tentu berat badan kita berlebihan, berat tak ideal ya. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan bentuk dan juga berat badan yang menawan ialah dengan mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang ya. Seperti mana yang anda lihat di TV, Apple Stocks dan juga Orange Stocks di Asia ni sangat-sangat membantu ya untuk mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal ya. Yang mana Apple Stocks ni sangat cadangkan untuk berat badan kurang daripada 70 kg. Kalau anda berat badan melebihi 70 kg, boleh dapatkan Orange Stocks ya, yang mana Sugi ya, tengok dekat TV disebabkan faktor pemakanan, kita susah nak pakai baju, nak menggayakan fashion, baju pakaian besar-besar dan sebagainya. Yang mana ya, perkara ini amat membimbangkan ya. Rata-ratanya wanita sangat risau ya, runsing ya. Sebab tu detox ni sangat penting ya. Jadi jangan lupa dapatkan Apple Stocks ataupun Orange Stocks ni. Setiap kali selepas anda makan berat dan berbuka puasa, minum Apple Stocks ni. Kalau berat kurang 70 kg, minum Apple Stocks. Kalau lebih 70 kg, minum Orange Stocks. Yang mana sangat-sangat membantu anda untuk mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal. Dan saya pasti dan percaya kalau anda amalkan detox ni secara berterusan ya, nanti bila raya dapat berfashion, pakai baju kegemaran, perut lebih, kata orang dah tak buncit ya, badan lebih ringan ya. Yang mana harga Apple Stocks RM35 dan juga Orange Stocks ni harga dia RM38 ya. Rasanya sangat sedap sebab apa ya, menggunakan formulasi fiber serat yang larut ya, tak berketul, mudah dibancur. Saya kira ya formulasi ni telah diformulasi oleh pakar nutrisi yang bertauliah, sangat-sangat membantu anda untuk mengecapi bentuk dan juga berat badan yang seimbang dalam masa yang sama. Bukan saja detox Sugi ya, tapi perut kita lebih sihat, rasa lebih ringan dan sebagainya ya. Saya kira sangat-sangat membantu anda untuk mencapai bentuk dan juga berat badan yang ada. Dan pada peringkat awal ya, bila anda amalkan detox ni, biasanya najis kita akan gelap, berbau, kurang warnanya gelap ya, teruk ya. Sebab apa? Kadang-kadang dia membantu untuk detox ya, keluarkan kotoran dalam tubuh badan dulu. Dan selepas 1 minggu anda dapat lihat ya, berat badan lebih ringan, perut pun rasa lebih ringan, perut buncit pun dah tak ada. Sugi ya, itu yang kita nak. Dan seterusnya ya, waktu bersahur saya sangat cadangkan ya, anda dapatkan Cococut. Yang mana Cococut ni untuk anda yang malas nak makan pagi, malas nak bersahur, boleh minum Cococut ni ya. Yang mana formulasi oat beta glucan sangat-sangat membantu untuk memberi rasa kenyang yang berpanjangan. Sebab apa ya, satu kajian ya, yang mana di University of Newcastle di Australia mendapati pengambilan oat beta glucan ni dapat membantu merangsang penghasilan hormon kita supaya tak rasa lapar ya. Baik. Jadi sangat sesuai untuk anda amalkan ketika bersahur. Minum Cococut ni, yang mana ya, Cococut ni isiannya 60 gram ya, ada 20 pack, 10
pack serbuk koko 20 gram dan juga 10 pack serbuk oat 40 gram. Ya. Bayangkan bila anda campur kedua-dua larutan ni, dia akan jadi 60 gram. Oat yang mencukupi 40 gram ni sangat-sangat membantu anda ya untuk kata orang tu bukan saja rasa kenyang di bulan Ramadan, tetapi ya puasa kita lebih sihat. Sebab apa? Ada tenaga, ada nutrisi, kemudiannya diet kita pun lebih sihat dan seimbang. Dan paling penting dapat membantu anda ya untuk mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal. Dan paling penting formulasi Cococut ni tanpa bahan terlarang, sangat sihat untuk anda amalkan ya. Saya kira kalau saya bulan puasa saya akan minum Cococut ni Sugi ya, menggunakan air suam ketika bersahur, sangat-sangat membantu anda untuk kata orang tu berpuasa dan juga sesuai ya sebagai pengganti makanan. Dan harga Cococut ni hanyalah RM40 saja dalam ni. Bertahan untuk 10 hari. Jadi boleh dapatkan dengan segera ya. Yang mana kalau saya di bulan puasa saya akan minum Cococut di waktu sahur dan juga dalam masa sama saya akan makan 3 biji kurma. Waktu bersahur dah cukup memadai untuk rasa kenyang yang berpanjangan ya. Dan waktu malam jangan lupa bila anda berbuka puasa minum apple tops ataupun orange tops untuk detox dan kemudian dapat membantu perlawasan kita lebih baik. Secara tak langsung ya anda akan mencapai bentuk dan juga berat badan yang ideal. Dan yang terakhir Sugi ada dia body corset. Body corset ni untuk anda yang kata orang tu nak bergaya, nak fashion ya, nak kecilkan pinggang, dapatkan body corset V Asia ni yang mana ya kainnya sangat selesa, body strap ni yang mana dapat membantu anda ya mengurangkan rekahan, stretch mark. Harga dia hanyalah RM59 sampai sen dan juga ya kita ada potongan diskaun istimewa di jombai.my ataupun bagi anda yang nak konsultasi hari ini secara percuma boleh hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik 1-800-88-3990. Anda lihat ke TV body corset di Asia ni sangat selesa ya, yang mana ianya menyerap peluh dan juga ya sangat sesuai ya untuk anda yang kata orang tu pinggang yang besar, yang susah kata orang tu ada masalah perut boncit dan sebagainya, boleh guna ya sesuai untuk lelaki dan juga wanita. Ingat kalau ke kedai-kedai jamu pastikan Biasia baru beli. Sebab apa? Biasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Sugi, secara ringkasnya jangan lupa ketika berpuasa nanti dapatkan Cococut ni, minum Cococut waktu bersahur dapat membantu sebagai meal replacement, membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan minum sahur. Dan dah berbuka jangan lupa minum apple tops atau orange tops. Sebab apa? Dapat membantu detox, membersihkan kita punya usus, lebih lawas dan juga dapat membantu mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal. Sugi. Itu dia, terima kasih dan jumpa lagi. Baik Datuk, terima kasih banyak-banyak Datuk dan teruskan bulan Ramadan ini dengan penuh keterujaan ya Datuk. Terima kasih. Jaga diri Datuk. Baik. Sama. Okey, baik. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Fahrin Ahmad dan juga saya. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama dengan kami dan Fahrin Ahmad. Awak pun teruja nak menyambut Ramadan kan? Sangat teruja. Sangat teruja yang puasa akan kita berpuasa pada hari Ahad nanti. Okey. Tapi sebelum tu hari ni dah selesai sudah kita membincangkan mengenai topik kita berkongsi kasih dan kita kata berkongsi kasih itu saja bukan saja kepada mereka yang memerlukan tetapi juga suatu benda yang positif yang kita harus panjang-panjangkan Sugi. Betul dan kami di WHI juga ingin berkongsi kasih dan macam-macam lagi yang ingin kami kongsikan dan kami juga menggalakkan anda untuk berkongsi bersama dengan kami sepanjang bulan puasa ni, tidak kira lah wang duit ataupun kemahiran anda ataupun baju, makanan macam-macam yang boleh anda kongsikan melalui kempen WHI Kongsi. Jadi nak tahu lebih lanjut, jom kita saksikan dahulu promo ini. Seikhlas hati, kita kongsi. Semoga senyuman dan kegembiraan terus bersemi di dalam hati. WHI mengadakan kempen WHI Kongsi berupa keperluan Ramadan dan Hari Raya buat golongan memerlukan. Hantarkan sumbangan anda selewat-lewatnya pada 23 April 2022. Kami nak menggalakkan semua untuk berkongsi bersama dengan WHI dan juga mereka yang memerlukan, dan seperti mana yang tertera tadi, sila hubungi kami dan juga kalau misalkan tak sempat pun follow Instagram kami, mungkin boleh DM kami di sana. Betul. Dan yang anda kena ingat adalah sebelum 23 hari bulan April kalau anda ingin hantarkan sumbangan anda. Baik, hari ini kan Fahrin, saya lihat di Facebook WHI ramai yang telah berkongsi pengalaman mereka, cerita mereka. Terima kasih atas keterbukaan anda untuk berkongsi. Ramai yang kata saya ada anak angkat, ada
yang kata saya berkongsi kasih dengan jiran saya, anak tiri dan macam-macam lagi. Terima kasih dan siaran hari ini berakhir di sini sahaja. Dan kita juga nak mengucapkan selamat pulang ke pangkuan keluarga lah bagi mereka yang dah kembali bertemu keluarga yang terpisah sekian lama, dan semoga kita manfaatkan keadaan ini dengan orang kata penuh kasih sayang. Dan bercakap mengenai berjumpa kembali dengan keluarga, yang pasti kita inginkan semua orang kekal sihat. Tidak ada tak maulah lepas berjumpa tu ada yang dah mendapat COVID positif kan. Jadi pastikan anda kalau boleh sentiasa pakai pelitup muka. Kalau siaran hari Rabu hari tu kita ada seorang doktor dan juga wakil daripada MKN yang telah menyarankan katanya My Sejahtera dan pelitup muka adalah saya kata rakan sejati lah, tapi mereka kata tak boleh anda berpisah daripada pelitup muka dan kita berpisah tiada. Okey, kami akan kembali pada hari esok dengan topik yang cukup menarik, iaitu esok puasa. Ya, betul. Kalau esok hari Sabtu, Ahad tu puasa lah. Betul lah. Jadi esok puasa. Esok ada bersama dengan Nafizah Sabjahan dan juga Sugita dan berkongsi pengalaman bagi mereka yang pagi-pagi mungkin nak sahur, nak sebagainya. Okey, Sugi sambung sikit. Puasa yang yuk. Saya tak. Pagi-pagi buka periuk. Jangan macam tu. Okey, bersama kami jam 12.30 hari esok. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye. Dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi tekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya.